Ya Allah. Bismillah. Bismillah. Jelas tak suara? Tak ada masalah apa tu suara tadi. Suara saya jelas tak? Sebelum kita mulakan. Tu ulang balik insya-Allah. Okey, bismillah naqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna ta'alluma wa ta'lima, tadhakkura wa tadhkira, wan naf'a wal intifa', wal ifadata wal istifadata wal hasanata tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa dilalata 'ala al-huda ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung kembali perbahasan bab puasa daripada kitab At-Taqdirat As-Sadidah. Kita dah sampai pada syurutu sihhatis shaum, syarat-syarat sah puasa. Apa syarat sah puasa? Ai idza tawaffarat hadhihi syurutu sahhas shaumu wa hiya arba'atun. Syarat sah puasa maksudnya ialah bila cukup syarat-syarat ni maka sahlah puasa tu. Kalau tidak cukup maka tak sah. Ada 4. Yang pertama al-islamu, ai al-islamu bil fi'li. Mesti Islam. Fayushtaratu an yakuna musliman jami'an nahar falau irtadda lahzatan wahidatan batala shaumuh. Jadi syarat pertama mesti Islam sepanjang hari. Kalau seseorang tu sedang puasa kemudian murtad walaupun sekejap, maka kita sebut puasanya dah batal. Puasanya dah batal. Yang kedua al-aqlu, berakal. Fayushtaratu an yakuna aqilan mumayyizan jami'an nahar. Falau junna walau lahzatan batala shaumuh. Wa amal ighma'u was-sukru fasayati tafsiluhu fi mubtilatis shaum. Jadi syarat sah puasa yang kedua ialah al-aqlu, mesti berakal, mumayyiz. Maka budak yang belum mumayyiz, yang belum boleh makan sendiri, minum sendiri, maknanya makan dia pun kita suap, tak boleh istinja sendiri, maknanya bila dia nak buang air besar, kita yang tolong basuh. Tak, puasa budak macam tu tidak sah. Begitu juga puasa orang gila tidak sah. Jadi kalau orang tu sedang puasa, molek sihat, tengah hari gila, sekejap je gila tu 5-6 minit, maka kita sebut batal dah puasa dia. Batal dah puasa dia nanti, batal puasa dia. Kemudian sudut qada tak qada, sudut dosa tak dosa, kita sebut ada 2 bahagian lah. Yang pertama, orang tu sengaja gila, sengaja makan ubat tertentu nak bagi gila, dia nak rasa nikmat gila tu. Tak, jadi dia makan ubat jadi gila. Kita sebut pertama, perbuatan makan ubat untuk jadikan diri tu gila berdosa dah. Kemudian batal puasa dengan cara tu berdosa lain pula. Dan nanti kena qada. Nanti kena qada. Sembuh daripada gila, kena qada puasa yang dia tinggal sebab dia gila tadi tu. Yang kedua, gila dengan tidak sengaja. Maknanya gila kerana diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup dia molek daripada lahir sampai umur 40, sihat molek. Masuk umur 41 tu gila. Tak. Gila tu pula pada 20 Ramadan sebagai contohlah. Maka kita sebut 1 sampai 19 puasa dia sah. 20 sampai 30 Ramadan dia gila, maka puasanya tidak sah. Berdosa tak? Dia tak puasa, tak berdosa lah, sebab dia bukan sengaja gila. Kena qada tak? Tak perlu qada. Maknanya nanti dia sembuh daripada gila tu tak perlu qada 10 hari yang dia tinggal disebabkan dia gila. Adapun perbahasan mengenai apa dia? Pensan dan juga mabuk akan datang pembincangannya dalam fasal mubtilati as-shaum. Yang ketiga, syarat sah yang ketiga, an-naqa'u minal haidhi wan nifas, mesti suci daripada haid dan nifas. Fa yushtaratu an takuna al-mar'atu tahiratan jami'an nahar.
falau hadat fi akhir lahzatin minan nahar batala shaumuha wa kadzalika law tahurat athna'ahu walakin yusannu lahal imsak. Dia disyaratkan bagi perempuan tu suci daripada haid dan nifas sepanjang hari. Kalau mana-mana perempuan, Zainab ke Ruqayyah ke ikutlah, tak, dia haid tengah hari, maka puasanya batal. Ataupun haid pada akhir lahzah minan nahar, maknanya kalau maghrib 7.20, dia datang mari haid 7.19, kita sebut sembahyang dia puasanya batal. Okey. Begitu juga kalau orang yang berpagi-pagian dalam keadaan haid, maka puasanya memang dah tak sah lah. Tak, malah dia haram puasa. Tengah hari dia suci daripada haid. Kita sebut tak adalah istilah puasa setengah hari. Start daripada Zuhur sampai ke Maghrib, tak ada. Lepas tu dia nak buat lagu mana? Kita sebut tak boleh puasa, cuma sunat imsak. Imsak ni maknanya menahan diri daripada makan dan minum sebiji macam orang puasa. Menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa sebiji macam orang yang berpuasa. Jadi daripada Zuhur tu dia suci daripada haid sampai ke Maghrib. Sunat bagi dia jangan makan, jangan minum, jangan setubuh, jangan masukkan sesuatu ke dalam rongga batin, jangan istiqa'ah dan sebagainya lah. Sunat tak wajib. Maknanya kalau dia nak makan tengah hari kari kepala ikan boleh. Petang kan pula nak makan mi bandung ke mi celup ke kuih tiaw kungfu ke, ikut dia lah, boleh, tidak ada masalah. Tapi sunat dia imsak. Gitu. Dalam ta'liq disebut haram bagi perempuan yang haid dan nifas menahan diri daripada makan dan minum dengan niat puasa. Contohlah kakak kita haid, masuk hari pertama dia tak makan tak minum. Kita tanya pasal apa kakak tak makan tak minum sedang haid. Dia kata aku puasa. Hukumnya haram. Menahan diri daripada makan dan minum atas alasan berpuasa haram sebab kamu haid, kamu nifas. Tak. Tapi kalau kita tanya sebab apa kakak tak makan, kata tak lalu nak makan hari ni. Tak, sama aku makan dengan family, hari ni family tak makan, aku malah makan lah. Tapi aku tak puasa. Itu tidak ada masalah tu. Tak wajib perempuan yang datang haid makan. Dia tak nak makan, ikut dia lah. Tapi tak boleh menahan diri ataupun tak makan tu atas nama puasa, itu tak boleh, haram. Dia tak puasa tu dapat pahala. Sebab menurut perintah syarak. Jadi orang lain dapat pahala sebab puasa, dia dapat pahala sebab tak puasa. Sebab masing-masing taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-ilmu bi kaunil waqti qabilan lis-shaum. Syarat sah puasa yang keempat ialah tahu, yakin hari yang dipuasakan itu menerima untuk dipuasakan. Gitu. Ay ya'lama anna al-yawma alladhi yuridu an yasumahu yasihu fihi as-shaum bi an lam yakun min al-ayyam allati naha aw nuhiya 'an as-siyam fiha. Jadi kena tahulah hari yang kita nak puasa tu bukan hari yang diharamkan kita puasa. Kalau tidak sah. Maknanya kalau kita puasa hari raya, ayam tasyriq, yaumul syak, tak, yang tu tidak sah lah. Boleh, faham tak? Okey. Seterusnya kita masuk syurutu wujubis shaum, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa disebut oleh Maulana Syekh ada 5. Yang pertama ialah idza tawaffarat hadhihi syurut wajib as-shaum wa hiya 5. Syarat wajib puasa maknanya bila ada syarat ni, 5 syarat ni, maka wajib seseorang tu puasa. Kalau gugur salah satu syarat maka tak wajib dia puasa. Boleh? Yang tak dia sah. Boleh jadi tak wajib puasa, tapi bila kena syarat 4 ke atas tadi maka sah puasa dia. Contoh budak kecil yang dah mumayyiz, belum aqil, tak wajib puasa. Belum baligh, tak wajib puasa. Tapi kalau dia cukup 4 syarat sah puasa, puasa dia sah. Boleh? Jadi sekarang ni kita nak masuk syarat wajib puasa. Boleh? Yang pertama al-Islam. Fala yukhatabu bihil kafiru fid dunya wa amal murtaddu fayajibu alaihi al-qada' idza raja'a ila al-Islam taghlidan alaih. Kalau pada syarat sah puasa kita sebut al-Islamu bil fi'l, mesti Islam sungguh barulah sah puasa.
Pada syarat wajib puasa al-Islam walau fi ma madha. Islam walaupun pada zaman sebelum ni. Boleh. Maka kita yang memang sedang Islam ni wajib puasa. Orang yang murtad dia juga wajib puasa. Orang yang murtad juga wajib puasa. Sebab apa? Dia Islam fi ma madha. Dia sebelum ni pernah Islam. Tak? Kemudian dia murtad. Masuk Ramadan wajib puasa. Lepas tu kena puasa dalam keadaan murtad lah ustaz, tak? Bila kita sebut wajib puasa, maka wajib dia buat semua perkara yang menjadikan puasanya sah. Macam Jumaat lah, kita sebut wajib Jumaat. Nak Jumaat kena kat masjid. Tak boleh Jumaat dalam bilik seorang-seorang. Tak, maka keluar pergi ke masjid tu wajib. Ambil wuduk wajib. Tak boleh syarat sebut wajib apa? Jumaat. Saya pergi sembahyang Jumaat lah. Tapi wuduk tak ambil. Tak sah. Jadi semua perkara yang menjadikan Jumaat dia sah, dia kena buat belaka. Jadi sama kat sini. Dia tengah murtad ni, kita sebut wajib puasa. Nak puasa lagu mana kafir. Kamu kena buat semua perkara yang menyebabkan kamu wajib puasa dan sah puasa. Apa dia? Masuk Islam dulu. Niat pada waktu malam dan sebagainya. Kalau mazhab Syafi'i lah. Itu maksud dia. Bukan kita suruh dia niat. Bukan kita suruh dia apa? Dengar tak suara? Hujan pula dah. Bukan kita suruh dia puasa ketika mana dia sedang kafir. Sedang kafir, sedang murtad, puasa tak sah. Jadi Syekh sebut fala yukhatabu bihil kafiru fid dunya. Maka tidak dikhitabkan, tidak ditujukan perintah puasa kepada orang kafir yang kafir asli lah, yang memang asal-asal kafir dah. Fid dunya, di dunia. Boleh. Jadi khitab ni arahan untuk puasa tu datang kepada kita sebagai seorang Muslim. Datang juga kepada orang murtad. Datang, tapi tidak datang kepada orang yang kafir asli. Wa amal murtadu fayajibu alaihi al-qada idza raja'a ila al-Islam taghlidhan alaih. Adapun orang murtad, maka wajib dia qada bila dia kembali kepada Islam, taghlidhan alaih, sebab nak memberatkan hukum kepada dia lah. Yang kedua at-taklif. Syarat wajib yang kedua at-taklif. Jadi kafir asli tak wajib puasa. Yang kedua at-taklif. Apa dia at-taklif? An yakuna balighan aqilan. Wa amma as-sabiyyu fayajibu ala waliyyi amrihi an ya'murahu bis-sawmi li 7 sinina wa yadribahu idza tarakahu li 10 sinina in ataqah. Jadi syarat nombor 2 ialah at-taklif. Apa dia taklif? Seseorang tu dah baligh dan berakal. Maka orang yang belum baligh, budak kecil, tak wajib puasa. Orang yang tidak berakal, orang gila, tak wajib puasa. Orang gila kalau puasa tidak sah. Budak kecil kalau puasa, tengok, kalau dia memayis, sah puasa dia. Kalau tidak memayis, maka puasanya tidak sah. Jadi saya sebut kat sini, wa amma sabi, ada budak kecil, dia sendiri tak wajib puasa, tapi wajib kepada wali dia, ayah dia, mak dia, suruh dia puasa ketika umur budak kecil tu 7 tahun. Wajib suruh dah ketika umur budak kecil tu 7 tahun. Dan wajib pukul bila budak kecil tu tinggal puasa dalam keadaan dia mampu, ketika mana umur budak kecil tu 10 tahun. Ustaz nak pukul lagu mana ustaz? Nak rembat dengan kayu baseball ke lagu mana ni? Kita sebut pukul yang agak menyakitkan, tak, tapi tidak mematahkan, tidak mencederakan, tidak keluar darah dan sebagainya. Jangan pukul lagu ni. Abang tak puasa, kita pukul lagu ni. Dia pun tunjuk good, Abi good, ataupun dia buat peace kat kita. Sebab apa kita pukul lagu ni? Bagilah sakit sikit kawan tu, barulah dia rasa takut. Tak? Nyetik. Nyetik slow lagu tu. Memang tak puasa lah kawan tu. Kita pukul kuat sikit lah, bagi dia rasa sakit. Tapi jangan sampai patah riuk, gitu. Itu pun kalau dia tinggal puasa dalam keadaan dia mampu. Boleh? Ini bukan sekadar puasa lah, tutup aurat, sembahyang,
perkara-perkara sunat pun, sunat kita suruh bila dah masuk umur 7 tahun, sunat kita pukul rotan kalau dah masuk umur 10 tahun. Yang ketiga, syarat wajib yang ketiga al-itaqah, berkemampuan. Ai al-qudratu alaih, mampu puasa. Wal itaqatu takunu hissan wa syar'an. Mampu puasa ni pula ada dua lah. Yang pertama hissan. Fala yajibu 'ala syekhil harim wal marid alladhi la yurja bur'uh. Maka tidak wajib puasa ke atas orang yang terlampau tua. Umur 95, tak 105 tahun. Tu tak wajib puasa tu. Sebab kalau dia puasa menyebabkan mudarat yang melampau. Wal marid alladhi la yurja bur'uh, juga orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh juga tak wajib berpuasa. Sebab apa? Dia tidak mampu pada sudut hissan, sudut body dia tak berapa kuat. Yang kedua, syar'an. Fala yajibu 'alal haidhi wan nufasa. Tidak mampu pada sudut syarak. Jadi tidak wajib puasa ke atas orang yang haid dan juga nifas. Boleh. Walaupun pada sudut hissi boleh jadi tubuh badan dia okey je. Tak. Zainab dia kata, "Ustaz, saya boleh puasa, badan okey je, kuat." Begitu juga orang yang nifas. Kita sebut kat sini kamu dianggap sebagai tidak mampu sudut syarak. Walaupun sudut hissi kamu mampu, tapi syarak tidak mengizinkan. Kalau puasa juga haram, berdosa. Dan juga tidak sah. Seterusnya yang keempat, as-sihhah. Mesti sihat. Sihat tubuh badan lah. Fala yajibu 'alal marid. Tidak wajib ke atas orang yang sakit berpuasa. Sakit yang macam mana? Adakah sakit ringan ataupun sakit yang macam mana yang menyebabkan seseorang tu boleh berbuka dan tidak puasa? Maka Syekh sebut, wa dhabitul maradil mubih lil fitri huwa alladhi yukhafu minhu al halak aw ta'khuru shifa aw ziyadatul marad, wa dhalika ma yusamma mahdhurat tayammum. Dhabit ataupun ciri-ciri sakit yang mengharuskan seseorang tu berbuka ialah sakit yang dibimbangi kalau dia puasa dia akan mati, ataupun dia lambat sembuh daripada penyakit yang dia ada, ataupun makin sakit dia, ataupun hilang manfaat anggota badan dan sebagainya lah, yang kita panggil sebagai mahdhurat tayammum ataupun mubih at-tayammum. Boleh? Jadi adakah semua sakit menjadikan seseorang tu boleh berbuka? Tak. Sakit yang menyebabkan seseorang tu boleh berbuka ialah sakit yang kalau dia puasa mati. Kalau dia puasa menyebabkan sakit yang ada pada tubuh badan dia tu lambat sembuh, ataupun makin sakit, ataupun anggota badan dia molek-molek ada boleh melihat, bila puasa tak boleh melihat. Itu. Sebagian ulama sebut sakit yang tak boleh dipikul secara adat. La yuhtamalu adatan. Sakit yang melampau-lampau, maradan masyaqqatan syadidatan la tuhtamal. Sakit yang melampau-lampau yang tak boleh dipikul oleh adat kebiasaan. Itu boleh berbuka lah. Kemudian kita sebut sakit ni dia ada keadaan tertentu lah. Ada orang sakit pada waktu sehari semalam 24 jam. Maka orang lagu tu tak wajib niat pada waktu malam. Ada orang sakit pada waktu malam tu, maghrib, isyak, tapi dekat-dekat subuh tu, waktu sahur dia segar molek, badan dia segar bugar. Orang lagu tu kita sebut wajib niat untuk puasa esok hari. Dan wajib kamu berpagi-pagi dalam keadaan berpuasa. Kemudian kalau sakit tu datang balik pada waktu siang, contoh 9 pagi datang balik sakit tu, dan kamu tak boleh nak tahan sangat dah, maka ketika itu kamu boleh berbuka. Adapun niat pada waktu malam mesti niat. Sebab apa? Sebab sebelum subuh kamu sihat. Kalau sebelum subuh kamu tak sihat, kamu tidak wajib niat untuk puasa. Tapi moleknya niat dah dulu. Boleh? Tu dia. Faham tu? Yang kelima, syarat wajib puasa yang kelima, al-iqamah, bermukim. Bermukim. Maka tak wajib, fala yajibu 'alal musafir alladhi yusafiru safaran tawilan. Kat sini sebut 82 kilo. Mubahan wa ishtaratu li jawazil fitri fi safari
an yusafira qabla tulu'il fajri. Jadi yang kelima, nak wajib puasa mesti bermukim. Apa mukim? Orang yang duduk satu tempat 4 hari dan ke atas. Itu mukim. Macam saya duduk di Balok ni. Ni mukim lah, duduk dah berapa bulan lah. Tak 6 bulan lah. Tak, itu bermukim. Maka orang yang bermusafir tidak wajib puasa. Musafir tu pula mesti musafir yang panjang lah, 2 marhalah. Di sini sebut 82 km. Lepas tu safar tu pula mesti mubah. Maknanya dia safar ke Kelantan, ke Terengganu, tak, untuk perkara yang diharuskan syarak. Untuk bisnes, ziarah mak ayah, tak, ziarah kawan-kawan. Yang tu boleh. Kalau safar dia tu untuk benda maksiat, dia tak boleh buka juga. Jadi kita sebut musafir tak wajib puasa, tapi dengan syarat wa yushtaratu li jawazil fitri fi safar an yufasafira qabla tulu'il fajr. Mesti dia musafir sebelum daripada terbit fajar. Maksudnya apa? Mesti dia keluar daripada kawasan sebelum daripada subuh. Tu. Bukan mesti dia keluar daripada rumah, tak. Mesti dia keluar daripada kawasan. Maksudnya apa? Mesti dia telah dianggap sebagai musafir sebelum daripada subuh. Selagi mana kita duduk dalam kawasan, kita tak dipanggil sebagai musafir. Kita dipanggil sebagai mukim. Walaupun kita dah gerak dah kereta kita ni. Dah gerak 5 kilo dah, 7 kilo, 10 kilo. Tapi masih dalam kawasan, kita nama mukim. Bila nak dinamakan sebagai musafir? Bila dah keluar daripada kawasan kita. Kawasan ni daerah lah. Ataupun tempat. Contoh kat sini Balok. Satu kawasan lah tu. Tak. Nak selamat sikit ambil apa? Ambil apa nama tu? Daerah lah. Tu lebih selamat lah. Kalau kita ambil daerah, maka contohnya begini. Saya keluar daripada daerah Kuantan ni sebelum daripada apa? Subuh. Maka saya tak wajib puasa. Walaupun saya mampu. Maknanya pukul 7.30 pagi tu nak makan nasi apa nama? Nasi lemak ayam crispy boleh, tak ada masalah. Dengan teh ais. Semua pagi tak sesuai lah teh ais. Pagi kita minum teh panas. Tu. Faham tu? Boleh tak? Tidak ada masalah, tak berdosa pun. Walaupun saya mampu berpuasa. Saya sebut wal afdalu as-sawmu lil musafiri illa ma yashqa alaih fa in shaqqa fal fitru afdal. Cuma sudah afdal tak afdal. Tengoklah kalau puasa tu menyusahkan dia, tak, untuk dia safar, badan tak berapa nak sihat, tak kuat untuk drive dan sebagainya, maka kita sebut afdalnya buka. Tak. Tapi kalau tidak menyusahkan dia, dia sekadar orang duduk di belakang sahaja. Yang bawa tu abang dia ke kakak dia ke, dia duduk tidur. Sejak main handset, WhatsApp, update status Facebook, tak. Tu tidak menyusahkan badan, tak letih apa semua. Kadang duduk dalam kereta. Ketika itu kita sebut afdal baginya berpuasa. Tapi kalau dia nak makan boleh. Dengan syarat tadilah, keluar daripada kawasan, bukan rumah. Keluar daripada kawasan sebelum subuh. Selesai kat situ. Dalam ta'liq disebut wajtajibu niyatut tarahus innal fitri 'alal musafiri wal marid alladhi yurja bur'uhu wa man ghalabahu al-ju' liyatamayyaza al-fitru al-mubah an ghairihi. Wajib niat mengambil keringanan daripada syarak ketika berbuka bagi orang yang musafir, orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, juga orang yang terlampau lapar. Kita puasa ni memang lapar, tapi ada lapar yang menyebabkan apa? Tadi kematian, lambat sembuh, penyakit yang dia ada tu lambat sembuh. Menyebabkan makin sakit yang dia ada tu, ataupun lapar yang ghairu muhtamal adatan, tidak boleh dipikul oleh adat secara kebiasaannya lah. Jadi ketika itu bila puak-puak ni nak berbuka, mesti dia berbuka tu dia niat, aku buka ni sebab Allah Ta'ala bagi keringanan kepada aku untuk berbuka. Dia bukan mesti niat duduk diam dulu, okey. Sahaja aku. Contoh 5 orang nak buka, seorang tolong talqin. Sahaja aku berbuka pada hari ini.
kerana mengambil tarakhus keringanan daripada syarak kerana Allah Ta'ala. Tak wajib lagu tu. Lintasan hati je. Buka ni sebab Allah Ta'ala bagi. Makanlah. Tak sepinggan, 2 pinggan ikutlah, tidak ada masalah. Tapi mesti datang niat tu. Perasaan tu mesti ada. Tak, hadir hati tu mesti ada. Sebab apa kita nak bezakan dia yang buka ni dengan orang lain yang buka secara sengaja, tidak ada sebab. Dia buka sebabkan dia niat mengambil keranganan daripada syarak, tak dosa lah. Orang lain yang berbuka saja-saja, tidak ada sebab yang menyebabkan mereka boleh buka, yang tu berdosa. Boleh? Okey, arkanus saum itsnan. Rukun puasa ada 2. Kita dah masuk rukun puasa dah. Jadi syarat wajib puasa tadi berapa? Ada berapa? 5 gugur salah satu maka tak wajib puasa. Okey. Rukun puasa pula ada 2, itsnan. Sebagian ulama tambah 3, iaitu as-saim, orang yang berpuasa. Sebab puasa-puasa ni kita tinggalkan sesuatu. Tak berbeza sembahyang. Sembahyang ni kita buat rukuk, sujud, i'tidal. Duduk lagu ni orang tak panggil sembahyang ni. Tak. Duduk menung. Tak, ustaz solat sedang sembahyang, tak. Sembahyang ni mesti berdiri, rukuk, sujud, i'tidal baru sembahyang. Jadi sembahyang ni benda yang wujud di luar zihn, di luar otak kita. Tapi puasa ni pun puasa boleh jadi macam ni pun tak puasa. Mana keadaan orang yang puasa tak ada beza. Dan puasa ni tark, tinggalkan, tinggal makan, tinggal minum, tinggal tu, tinggal ni. Tak. Maka sebabkan puasa tu ialah meninggalkan sesuatu, maka mereka sebut nak tak nak mesti ada as-saim. Untuk berlakunya puasa mesti ada orang yang berpuasa, as-saim. Sebagai ulama sebut tak payah kira lah tu. Jadi disebut 2 sahaja. Sebab tu dalam matan pun sebut 2 je. Yang pertama, ar-rukunul awal an-niyyah sawa'un akana fardhan am naflan li qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa tajibun niyyatu likulli yaumin. Jadi rukun puasa yang pertama ialah niat. Sama ada puasa sunat, puasa fardu, puasa qada, apa semua tu wajib niat. Sebab sebuah hadis Nabi sebut innamal a'malu binniyat. Ada pun sesungguhnya setiap amalan itu perlu kepada niat. Boleh? Dalam ta'liq itu disebut wala yakfi anha tasahhur wa in qasada bihi at-taqawi 'ala as-shaum. Wala yakfi anha kadhalik al-imtina' min tanawuli mufattirin qabla al-fajr ma lam yakhtur bi balihi as-shaum bi sifatihi allati yajibu at-ta'arrudu laha ay fi an-niyyah min al-imsak wa at-ta'yin. Jadi bila kita sebut wajib puasa, bila kita sebut rukun pertama bagi puasa ialah niat. Biasa masalah yang akan berlaku, orang tanya, ustaz kalau bersahur, dan dia sahur tu memang untuk esok lah, untuk kuatkan badan untuk puasa hari esok, memadai tak sahur tu? Tak. Ataupun dia bangun-bangun, dia tengok jam 6.40, pukul 6 2 minit azan, jadi dia tak makan lah, bimbang. Jadi dia menahan diri daripada makan dan minum. Sedangkan waktu boleh makan lagi tu. Dia menahan diri sebab apa? Sebab nak puasa lah. Sebab esok tu puasa, 6 2 minit dah start puasa dah. Tak? Memadai tak? Adakah benda tu memadai cover tempat niat? Dalam kitab ni saya sebut tidak memadai. Tidak memadai. Malah mesti hadir dalam hati kita niat yang diwajibkan oleh syarak. Iaitu mesti ada qasad, sahaja aku puasa. Lepas tu mesti ta'yinkan Ramadan. Tu. Mesti ada qasad, sahaja aku puasa, dan juga ta'yin Ramadan gitu. Fardiyah tak wajib lah. Tak wajib kita niat sahaja aku puasa fardu Ramadan. Sebab Ramadan ni tak berlaku dah kecuali fardu. Jadi tak wajib kita hadir ke dalam hati fardu tu. Memadai sahaja aku puasa Ramadan. Boleh? Jadi sahur. Cumanya tidak ada tadi sahaja aku puasa Ramadan. Dia sahur tu untuk puasa je. Ramadan tu tidak hadir, maka tidak sah lah. Tapi sebahagian ulama' yang lain, Syekh Mustafa pun sebut dalam Mu'nisul Jalis, tidak ada masalah. Sebab niat ni tidak disyaratkan niat secara mustaqil. Adakah niat puasa ni disyaratkan mustaqilan, berasingan, niat dulu puasa, lepas tu baru sahur? Tak. Boleh tengah-tengah kita makan tu dalam hati kita, makan ni untuk esok, untuk puasa. Memadai dah. Niat puasa dah tu. Tak? Tu. Ini masalah khilafiyah lah. Ini masalah yang wujud pertikaian, wujud perbahasan antara ulama'. Cuma yang moleknya, kita niatlah
secara sempurna sahaja ke puasa Ramadan. Biar lintas benda tu supaya tidak ada khilaf pada kesahihan niat kita, seterusnya kesahihan puasa kita. Faham tak? Dia beza dengan orang yang memang jenis tak puasa. Orang ni tak puasa, memang jenis tak puasa. Cumanya adat dia pukul 5 pagi dia bangun makan Maggi. Makan mi sedap. Sedap tu kena rasa lah. Tak rasa lagi tu kena rasa. Jadi puak-puak ni jenis tak puasa ni, dia bangun pagi tu, dia makan dah adakah untuk esok? Tak ada. Dia bukan niat nak puasa. Dia makan untuk kenyangkan perut, lepas tu dia tidur balik. Subuh pun tak semayang. Jadi beza antara dia dengan orang tadi. Orang macam kita ni bangun untuk tujuan apa kita bangun tu? Bulan lain tak bangun pun awal macam tu. Bulan puasa je bangun awal. Lepas tu bulan lain bangun awal pun tak makan. Bulan puasa je makan. Jadi makan tu untuk tujuan apa? Puasa tu lah. Tak. Jadi sebab itu sah insya-Allah. Tapi lebih baiklah kita niat secara sempurna tadi, keluar daripada khilaf ni lah. Dia kadang benda senang je. Nak bergocoh. Saya nak bergocoh. Niat mudah je. Sahaja puasa Ramadan dah settle. FA. Tak. Senang je. Susah Ustaz ajar ni yang muktamad ni. Susah. Macam ni niat dia. Tengok saya niat ni. Sahaja puasa Ramadan. Susah. Kesenang. Susah kesenang. Tapi nak gocoh tu. Dia kata susah. Ni jumud. Ni pandangan muktamad yang sahaja puasa Ramadan. Susah. Mudah je. Niat waktu malam susah lah. Mazhab Syafi'i susah mudah. Niat je lah sahaja puasa Ramadan. Selesai masalah. Esok hari. Kesusah. Macam akad batu berat kalau ke mana. Tak susah pun kadang nak bergocoh. Nak bergaduh. Nak kata mazhab ni tak kena, mazhab aku kena. Tu benda senang je. Simple je benda ni. Tu dia. Ustaz bro Okay, watajibu niyah likulli yaumin. Ada wajib niat pada setiap malam. Okay. Sebab apa kena niat pada setiap malam? Mazhab Syafi'i. Lianna kulla yaumin ibadatun mustaqillatun wa la takfi niyyatun wahidatun likulli syahr 'ala al-mu'tamad walakin tusan. Dalam mazhab Syafi'i kita wajib niat setiap malam kerana setiap hari puasa tu ialah ibadah yang berbeza. Hari ni puasa satu ibadah. Esok puasa ibadah yang kedua. Esok puasa ibadah yang ketiga. Dan begitulah sampai hari ke-30. Jadi kita puasa 30 hari, kita buat 30 ibadah. Sebab tu kalau kita puasa, kita batal hari ke-10. Hari 1 sampai 9 kita sah. Adakah bila batal hari 10, hari 1 hingga 9 juga batal puasa? Tak. Sebab apa? Sebab ibadah yang berbeza. 1 hingga 9 dah sah settle lah. Hari ke-10 batal, hari ke-10 ialah batal. Kenapa nak bawa batal sampai ke hari pertama sampai hari ke-9? Boleh, itu dalil kepada apa? Kepada setiap hari itu ibadah yang berbeza. Beza dengan semayang. Semayang kita semayang 4 rakaat. Sebelum bagi salam kentut. Berapa rakaat yang batal? Kita semayang zuhur. Sebelum bagi salam kita kentut. Berapa rakaat yang batal? Teka-teki. Semualah batal. Sebab apa? 4 rakaat tu satu ibadah. Sebab tu perlu satu niat je. Ke kita niat setiap rakaat? Tak, kita niat satu je sahaja sembahyang fardu zuhur. 4 rakaat tu sekali niat je. Boleh? Sebab apa? 4 tu jangan satu. Bila batal satu, contoh kentut pada rakaat keempat, batal lah semua. Sebab apa? Satu ibadah. Tapi 4 rakaat. Ibadahnya satu je. Boleh? Jadi mazhab Syafi'i dalilnya kuat. Disebabkan setiap hari tu, hari yang berbeza, maka kena ibadah, kena niat berasingan lah. Hari ni kena niat, esok kena niat, lusa kena niat, tolak kena niat. Macam semayang zuhur dengan asar. Zuhur satu kali niat, asar kan niat lain pula, maghrib kan niat lain pula. Sebab ibadah tu berbeza-beza. Boleh? Faham tu? Tu kuat mazhab kita. Cuma sunat jugalah kita niat sebulan. Niat sebulan sunat. Ikut pandangan mazhab Imam Maliki, Imam Malik. Boleh. Jadi pada hari pertama puasa tu kita niat sebulan sahaja puasa sebulan Ramadan kerana Allah Taala. Taklid kepada mazhab Imam Maliki. Tapi dalam masa yang sama kita jaga setiap hari kita akan niat pada waktu malam. Boleh? Tu.
Jadi apa faedah kita niat ikut mazhab Maliki ni? Dua faedah. Yang pertamanya, kalau ada hari yang kita terlupa, contoh hari ke-9 kita terlupa niat pada waktu malam, puasa tu sah di sisi mazhab Maliki. Di sisi mazhab Syafi'i tidak sah sebab tidak niat pada waktu malam. Boleh? Tu. Bila sah kena qada tak? Tak perlu qada lah. Cuma sunat qada bagi meraihkan mazhab Syafi'i. Tapi tak wajib qada. Sebab kalau kita sebut wajib qada, apa faedah kita pergi taklid? Kita taklid ikut mazhab Maliki, niat sebulan. Lepas tu ada hari yang kita lupa, tak? Kena qada juga. Lepas tu apa faedah saya bertaklid tadi? Tak ada faedah lah. Jadi kita sebut sunat taklid, sunat qada, tak wajib qada. Okay. Faedah yang kedua, kalau kita mati sebelum selesai 30 hari Ramadan. Contoh kita mati pada 20 Ramadan. Tak? Mati pada 20 Ramadan. Maka insya-Allah dapat pahala puasa penuh. Sebab kita niat dah dulu. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang tu ikut apa yang dia niat. Dia niat sebulan dapat pahala sebulan. Walaupun belum buat sebulan, baru buat 20 hari. Jadi dapat pahala penuh lah. Boleh. Yang ni pun elok kita ikut mazhab Syafi'i lah. Sebab apa? Sebab apa kita elok ikut mazhab kita betul? Tak perlu kita nak bergaduh kata mazhab Syafi'i susah. Sebab nak keluar daripada khilaf. Kamu puasa. Puasa ni satu ibadah. Kamu puasa, kamu niat setiap malam. Mazhab Maliki sebut puasa kamu sah. Mazhab Syafi'i sebut puasa kamu sah. Mazhab Hanbali sebut puasa kamu sah. Mazhab apa lagi nak ada? Mazhab apa dia? Hanafi sebut puasa kamu sah. Kalau kamu niat sebulan dan kamu tak niat pada hari tertentu, tak niat malam, maka sekurang-kurangnya ada satu mazhab sebut tidak sah, iaitu mazhab Syafi'i. Jadi apa yang lebih baik? Kita puasa, kita beribadat dalam keadaan ittifaq, sepakat ulama-ulama besar, mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ni bukan orang yang biasa, tak. Mujtahid mutlak ni tak boleh nak digambarkan lah. Masya Allah, tabarakallah. 4 orang mujtahid mutlak tu sebut puasa kamu sah. Kalau kita niat setiap malam. Tapi kalau kita tak niat setiap malam, mazhab Syafi'i sebut tak sah. Siapa Imam Syafi'i? Guru pada Imam Hanbali. Juga belajar dengan anak murid Imam Maliki, Muhammad Syaibani. Bukan calang-calang lah. Hafiz Quran umur 10 tahun. Umur 7 tahun ke 10. 15 tahun dah bagi fatwa. Fatwa ni bukan baca kitab. Kamu tanya saya hukum, saya buka kitab, saya jawab. Imam Syafi'i bagi fatwa, dia buka Quran. Buka Quran, baca-baca, bagi fatwa. Buka Quran, ijtihad terus, ala tul. Kaedah ijtihad pun daripada diri sendiri. Kaedah ijtihad dia pula, dia ambil daripada Quran juga. Daripada hadis. Bukan calang-calang. Jadi bayang seorang imam yang sangat agung, sangat hebat, sebut puasa kita tak sah. Tapi kita nak juga. Susah mazhab Syafi'i, susah benda kat ni waktu malam. Tak. Baiklah kita ikut mazhab setempat. Tak payah nak buat onar lah. Nak taklid boleh, tapi tak payah nak kata mazhab Syafi'i sekian. Antara faktor yang menyebabkan kita boleh taklid ialah al-masyaqqah. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesusahan yang melampau. Contoh kita pergi haji, tawaf. Mazhab kita sentuh sikit perempuan batal. Tawaf, batal wudu. Bila batal wudu, batal tawaf. Pusingan tu lah. Tak, kita taklid mazhab lain ataupun pandangan kedua dalam mazhab. Pandangan kedua dalam mazhab yang disentuh tak batal. Yang muktamad yang disentuh, yang menyentuh batal. Pandangan kedua yang menyentuh batal, yang disentuh tak batal. Itu pun pakai mazhab lain yang lebih ringan. Tu. Muamalat lagi banyak kita guna mazhab lain. Kalau ikut mazhab Syafi'i yang muktamad mesti ada apa tu? Apa nama Allah Sayyidina Muhammad, mesti ada sirah. Setiap kali beli tu, aku beli barang ini dengan harga RM10 tunai. Waktu pun jawab, aku terima. Tu. Yang tu kalau kita buat zaman sekarang ni mungkin digelak lah. Boleh jadi akan datang relevan balik benda tu. Ada. Sebab tu mazhab ni kekal. Sebab kita tak boleh nak tarjih dia dengan mengatakan yang lain salah. Tak boleh, susah. Sebab masing-masing berijtihad dan masing dalil tu dalil dhanniyah. Adillah dhanniyah.
Berbeza dengan mazhab dengan akidah. Usul akidah kita boleh sebut ni sesat ni salah. Boleh. Fiqh tak boleh. Tak boleh. Sangat susahlah fiqh ni. Okey, boleh? Jadi kita bermazhab dalam masa jangan ta'assub lah. Maknanya ada waktu-waktu kita perlu keluar mazhab, kita keluar mazhab. Tapi kalau boleh duduk dalam mazhab dengan pandangan yang lebih lemah, guna pandangan kedua ke pandangan ketiga, itu lebih baik. Dan dalam masalah ni pun banyak ulama mengarang kitab, kita boleh baca lah. Okey, terus. Ini antaranya masyaqqah ni. Ada orang mungkin dia niat setiap malam, ada orang dia terlupa. Masyaqqah lah bagi dia nak qada balik apa semua nanti. Maka kita sebut sah. Di sisi mazhab Maliki, khalas, tak payah qada. Cuma sunat qada. Tu, boleh? Dan dalam karangan ulama-ulama kita pun dia orang akan tunjuk atau ihalah, tunjuk bagi isyarat kepada mazhab lain kalau masalah tu susah tu diamalkan dan ikut mazhab Syafi'i. Macam bab puasa, macam bab air sendiri. Air dalam mazhab Syafi'i kalau kurang 2 qullah masuk najis terus jadi najis walaupun tak berubah bau, rasa dan warna. Mazhab Maliki kalau tak silap air tu bersih lagi. Jadi kalau tempat yang susah macam Imam Bajuri fatwa dalam Hasyiah Bajuri, tak ada masalah nak taklid. Mungkin ketika itu di tempat itu susah dapat air ataupun zaman itu susah dapat air. Jadi takkan semata-mata masuk najis walaupun tidak mengubah warna, bau dan sifat air tersebut kita terus nak buang. Bazir lah. Jadi boleh buat minum, boleh buat wuduk, boleh buat mandi wajib dan sebagainya. Okey. Selesai kat situ. Baca sikit lagi. Boleh? Okay. Al-farqu baina niyati sawmi al-fardi wa niyati sawmi nafli. Perbezaan antara niat puasa fardu ataupun niat puasa sunat. Perbezaannya apa? Perbezaannya ada 3 lah. Yang pertama, niat puasa fardu yadkhulu waqtuha min ghurubi syams ila tulu'il fajri fayajibut tabyid. Masuknya waktu untuk kita berniat bagi puasa fardu ialah daripada tenggelamnya matahari sampailah terbit fajar. Sampailah sebelum terbit fajar. Kita kena niat dalam tempoh itu. Dan juga wajib niat pada waktu malam lah. Walaupun kita niat tu ketika mana kita sedang buka puasa, kita niat untuk puasa esok hari, boleh? Boleh? Kalau kita niat, lepas niat tu kita makan pula, adakah batal niat tak batal? Kita niat lepas niat tu kita berjimuk, batal tak niat? Tak batal niat. Mana tak perlu niat lain lah selepas jimuk ataupun selepas makan morai tu. Jadi wajib niat pada waktu malam walaupun bagi budak kecil. Okey, puasa sunat pula. Masuk waktu yadkhulu waqtuha min ghurubi syams. Masuk waktu daripada terbenamnya matahari wa yastamiru ila zawal. Berterusan sampailah ke waktu zuhur. Fala yajibut tabyid, maka tidak wajib niat pada waktu malam. Jadi puasa Isnin Khamis sebagai contoh. Kita niat pada waktu malam tu yang paling afdal. Sunat begitu. Kalau kita lupa niat malam, kita nak siang, boleh? Boleh. Boleh. Tapi sebelum zuhur. Yang kedua, perbezaan yang kedua, yajibut ta'yin ka ramadana au kafaratin au nadhrin au qada. Puasa fardu kita wajib ta'yin. Sahaja puasa Ramadan. Sahaja puasa kafarah. Kafarah apa? Tak wajib ta'yin lah. Kafarah jimuk siang bulan Ramadan ke, kafarah bunuh ke, kafarah zihar ke, tak wajib ta'yin. Wajib sebut sahaja puasa kafarah. Itu. Sahaja puasa nazar, sahaja puasa qada. Faham tak? Boleh. Wajib tentukan puasa apa yang kita nak buat, nazar ke, kafarah ke, Ramadan ke, qada ke. Puasa sunat la yajib ta'yin illa idza kana as-shawmu muaqqatan ka yaumi Arafah 'ala al-mu'tamad. Tidak wajib ta'yin. Melainkan kalau puasa tu puasa yang ada waktu seperti hari Arafah. Maka dia ikut yang pandangan muktamad wajib ta'yin jugalah. Maknanya kalau ikut pandangan muktamad, puasa Arafah kita kena niat sahaja ke puasa Arafah. Tak memadai kita niat sahaja ke puasa esok hari, tak memadai. Mesti sahaja ke puasa Arafah. Itu yang muktamad.
muqabilul mu'tamad, boleh, tidak ada masalah. Esok hari Arafah kita niat sahaja aku puasa. Gitu je. Dah memadai. Okay, yang ketiga, perbezaan yang ketiga, la yajuzu an yajma'a baina shaumi fardaini fi yaumin wahid. Puasa fardu ni, yang niat puasa fardu, tak boleh kita gabung dua puasa fardu. Contoh, saya nak puasa satu Ramadan ni. Hari ni satu Ramadan. Tahun lepas saya ada tinggal satu hari Ramadan. Jadi puasa hari ni saya niat dua niat. Saya gabung dua puasa. Sahaja aku puasa Ramadan tahun ini dan tahun lepas. Yang tinggal yang tahun lepas hari tu. Puasa sehari je tapi nak cover dua benda tak boleh. Jadi puasa fardu tak boleh digabungkan. Kalau puasa sunat boleh kita gabungkan dalam satu niat. Contoh sunat sunat benda. Sunat puasa 6 dengan sunat puasa hari Isnin. Jadi kita niat sahaja aku puasa sunat puasa 6 dan juga sunat puasa hari Isnin. Dapat dua pahala insya-Allah. Boleh gabung. Kalau kita gabung fardu dengan sunat juga tidak ada masalah, boleh. Sebab tu kalau perempuan bila nak puasa 6, dia nak gabung dengan puasa qada, tidak ada masalah. Jadi dia niat sahaja aku puasa qada Ramadan dan juga puasa 6, boleh, tidak ada masalah. Dapat cover qada dan juga dapat juga cover untuk puasa sunat 6 bulan Syawal. Ala kulli hal, yang paling afdal dia pisahkanlah. Sebab bila pisah lagi banyak hari dia puasa. Bila banyak hari puasa lagilah banyak pahala gitu. Sikit lagi ke banyak lagi? Banyak lagi ni. Tuan baca. Wa yasihu an yanwiya fi shaum an-nafli ba'da tulu' al-fajr walakin bi syaratain. Okey, harus dan sah kita niat puasa sunat selepas daripada terbit fajar, tapi dengan dua syarat. Yang pertama ialah antakuna niyatu qabla zawal dukhuli waqti adh-dhuhur. Niat sebelum waktu zuhur lah. Pukul 10 niat. Sahaja aku puasa hari ini kerana Allah Taala. Yang kedua, alla yata'ata syai'an min al-mufattirat min tulu' al-fajr ila waqti an-niyyah. Dia tidak mengambil sesuatu yang membatalkan puasa lah. Pukul 9 tu tak makan dulu. Tak. Pukul 9 tu tak bersetubuh dulu. Pukul 9 tu tak masukkan sesuatu ke dalam rongga badan, rongga batin dulu. Tak. Tu kalau dia buat ada perkara yang membatalkan sembahyang, membatalkan puasa, lepas tu baru niat tak boleh dah lah. Okey. Kama qala sahibu Safati Zubat, wa syartu nafli niyyatun lisawmi qabla zawaliha li kulli yawmi wa in yakun fardan syaratna niyyatah qad uyinat min lailihi mubayyatah. Okey, akmalun niyyah, sebaik-baik niat, sesempurna niat. Maknanya niat yang paling sempurna ayat talafadha mustahdiran biqalbih, dia lafazan guna lidah, sunat. Dalam masa yang sama hati dia hadir apa yang diniatkan. Nawaitu shauma qadin an ada'i fardhi syahri ramadhana li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saja puasa esok hari untuk mengerjakan kefarduan puasa Ramadan pada tahun ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu niat yang paling syamil lah. Okey, mas'alatun. Ni masalah rare ni. Fi ayyi suratin yasihu shaumun nafli bi niyyatin ba'da tulu'il fajri ma'a tanawuli syai'in min al-mufattirat qabla an-niyyah. Ada satu gambaran, Syekh tanya kat sini. Apakah gambaran sah puasa sunat walaupun selepas kita makan sarapan pagi? Kita bangun pagi hari Jumaat tu, hari Khamis, kita makan dulu. Tak. Roti canai telur sudahlah. Lepas tu air Nescafe Ice. Tak, sebagai contoh. Lepas tu baru kita niat. Sah puasa, sah. Habis dengar sampai habis. Jangan ambil sekerat je, lepas tu saya bawa dekat YouTube ataupun dekat media sosial lah. Puas aku kena katok nanti dengan netizen. Netizen ni semua ulama, masya-Allah, tabarakallah. Kita je jahil, masya-Allah, kena belajar banyak lagi. Suratuhu idza kana min 'adati an yasuma yawman mu'ayyanan kal itsnain aw 'arafah fa nasiya dhalika al-yawma wa aftar wa ba'da dhalika tadhakkara annahu yawm al-itsnain aw 'arafah fa yasihu an yanwiya as-sawma bi syarti an yakuna qabla az-zawhal. Gambarannya ialah seseorang tu dah ada adat,
Dia puasa hari Isnin ataupun hari Arafah dia puasa. Tak, okey, datang satu hari tu hari Arafah. Dia lupa nak niat pada waktu malam. Jadi pagi tu dia makan. Lepas makan tu baru teringat, hari ni hari Arafah. Semuanya aku niat, semuanya aku puasa. Tak? Maka kita sebut dia boleh niat ketika itu dan dia boleh puasa sampai ke maghrib. Walaupun dah makan je, Cuba kena ingat, hadhihi al-mas'alatu dzakaraha ba'dul fuqaha walakin Ibnu Qasim qala inna shawmahu la yasihhu hadha mimma la yanbaghi at-tawaqqufu alayh. Ni masalah ni disebut oleh sebahagian ulama, sebahagian fuqaha, tapi tak semua disebut tu betul. Tak. Ni kena tapis ni, kita orang yang mengaji agama ni jangan telan bulat-bulat je. Sekarang ni media sosialnya, hatta kitab sekalipun. Kalau yang menegur kesalahan ulama tu ulama, maka tidak ada isu untuk kita terima teguran tersebut. Tu. Kita jangan jadi hanya menerima sahaja. Tak boleh. Orang yang mengaji ni ada sifat apa? Sifat mencari, sifat tak setuju, sifat ingin membangkang, sifat tak boleh angguk. Ya belaka. Tak boleh. Tapi tak boleh bangkang belaka. Ustaz baru ustaz. Al-fa'ilu marfu'. Ustaz tak kena ustaz. Tak jadi kelas lagu tu. Baru nak start al-fa'ilu marfu'. Dah kena ra' dah. Isim mufrad marfu' dengan dhammah. Kena lagi. Tak jadi kelas lagu tu, kamu pergi keluar lah tu, cari tempat lain lah. Aku tak nak ajar mu. Tak boleh kot sampai peringkat lagu tu. Tapi tak boleh lah terima bulat-bulat semua benda. Tak, terutama bila kita dah lepasi tahap mubtadi' dan juga mutawassit. Dan kita boleh baca rujuk sendiri. Apa-apa isu lah batiniyah ke tak batiniyah ke, sufi wujudi ke, apa jenis benda yang bangkit hari ni. Tak. Walaupun kita tak kecoh di media sosial, tapi kita ada pegangan yang tepat mengikut ulama-ulama tertentu. Tu. Manakala kita nak pegang begini, ada sandaran kita. Kita nak pegang begitu pun ada sandaran kita. Tak boleh kita angguk orang, kita baca pun malas semua. Malas tak boleh lah. Kena ada waktu lah kita baca setiap hari tu. Bagilah setengah jam ke sehari paling tidak penuntut ilmu ni. Setengah jam sehari tu kalau setiap hari buat berpuluh kitab dah habis. Kena ada. Jadi Imam Ibnu Qasim sebut tak sah puasa tu. Dan ini satu perkara yang tak boleh diingkari lagi. Jadi gambaran tadi saya sebut sekadar nak sebut benda ni ada dalam kitab lah. Tapi sah tak sah. Walaupun sebahagian ulama sebut, tapi tidak sah lah. Sebab kawan tu dah makan dah. Tu. Lain kalau niat dulu betul lupa, tu sah. Ni niat pun tak lagi, makan dulu. Maka tidak sah. Boleh? Tu. Berapa jam? 4. Lawa. 4. Kita baca rukun kedua. Lepas tu kita berhenti dah kot. Wujubu Shaumi Ramadan ni kalau baca kan jadi panjang sikit lah. Kita baca rukun yang kedua. Ar-ruknus tsani, rukun yang kedua, tarku mufattirin, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Itu syarat yang kedua. Itu rukun yang kedua. Jadi rukun puasa ni mudah je. Yang pertama niat puasa, yang kedua tinggal semua perkara yang membatalkan puasa. Boleh? Zakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'dzur. Itu Syekh sebut. Qaid itu Syekh sebut untuk menunjukkan kalau seseorang tu nak batal puasa, mesti perkara yang membatal puasa tu dibuat dalam keadaan zakiran, kita sedar yang kita sedang berpuasa, mukhtaran, kita tidak dipaksa, ghaira jahilin ma'dzur, kita juga bukan orang yang jahil yang diuzurkan oleh syarak. Nah, kalau kita ada salah satu daripada tiga ni, maka puasa kita tak batal. Walaupun kita buat perkara yang membatalkan puasa. Contoh, seseorang tu makan. Makan dalam keadaan dia sedar dia sedang berpuasa, dia tahu perkara tu membatalkan puasa. Dia makan tu pula memang ikhtiar dia, dan dia pula bukan jahil yang diuzurkan syarak. Maka kita sebut puasanya batal lah. Tapi kalau dia makan terlupa, 5 pinggan pun tak batal puasa dia. Tak. Begitu juga kalau dipaksa sungguh-sungguh dah ni. Orang tak senapan kat sini. Kamu tak makan Maggi ni,
Tak, kamu batal puasa. Kamu apa? Aku tembak, aku bunuh. Dan orang tu pun memang jenis, kalau cakap memang buat. Lepas tu pistol betul, bukan pistol air. Tengoklah syarat-syarat ikrah tu kan. Maka ketika itu kalau dia makan, tak batal. Tapi dengan syarat jugalah. Dengan syarat apa? Dia makan tu bukan sebab memang nak makan. Contoh dipaksa. Dalam hati dia, Alhamdulillah hari ni ada orang paksa aku. Boleh aku makan Maggi hari ni. Yang tu batal. Sebab apa? Dia makan tu memang nak makan. Cuma kebetulan datang orang paksa, jadi dia jadikan paksaan orang tu sebagai hilah untuk dia tak batal. Tak, kita sebut batal. Sebab apa? Kamu memang nak. Yang tak batal ni memang dia tak nak makan. Memang tak nak makan. Tapi terpaksa, sungguh-sungguh terpaksa. Tidak ada sedikit pun keinginan nak makan. Sebab haram. Tapi makan juga tu, orang suruh makan, paksa. Tak. Itu tak batal. Walaupun makan banyak. Kalau dia suruh makan sepinggan, kita ada burger burger pun ni McD sedap ni. Kita pun ambil burger pula dah. Air pula 2 botol habis belaka. Kawan tu paksa suruh minum sebotol aja, tu batal lah. Boleh. Ataupun kita ni jahil yang ma'zur. Apa dia jahil yang ma'zur? Syekh sebut al-jahilul ma'zur huwa wahidun min itsnain. Jahil yang ma'zur adalah salah satu daripada 2 perkara. Yang pertama, man nasha'a ba'idan 'anil ulama. Orang yang jauh, yang duduk jauh daripada ulama. Ini kan barang hari ni orang yang duduk dalam hutan tu dan tak ada orang pergi ajar dia ilmu Islam. Dia nak keluar pun, nak cari ilmu pun susah. Jadi dan dah ada seorang tok guru ajar dia mengucap, dia pun masuk Islam. Ajar bab puasa. Ajar bab sembahyang, lepas tu bab-bab lain, tapi bab puasa ajar. Tak boleh makan, tak boleh minum. Cuma tak ada ajar apa? Tak ada ajar, tak boleh memasukkan sesuatu dalam rongga. Ataupun tak ada ajar istiqaah, sengaja muntah tu membatalkan puasa. Tak ada ajar, tok guru mampus. Tok guru mati. Faham tak? Tu. Maka ketika itu tak ada orang lain dah nak masuk mengajar dia, lepas tu dia nak keluar pula susah dan sebagainya. Setiap Ramadan mesti ada hari-hari tertentu dia memasukkan sesuatu ke dalam rongga batin. Kita sebut tak batal. Sebab apa? Sebab dia duduk jauh daripada ulama. Tapi hari ni ada handset. Itu Allah alam. Boleh jadi orang ini nak cari yang orang yang uzur. Dia bodoh ataupun dia jahil dan kejahilan dia tu dimaaf, mungkin susah dah. Sebab hari ni kita ada handset. Dalam handset tu kita boleh Google, dan Google kita pula kita boleh cari tempat yang selamat dan dipercayai. Malaysia JAKIM kita ada, Fatwa Negeri kita ada. Tak? Tu. Tempat lain pun di luar negara, walaupun negara tu negara kafir, dia ada tempat Islam dia tu. Muassasah dia tu. Tak, jadi muassasah tu dipercayai. Walaupun dia tak boleh nak pergi, dia boleh belajar melalui bacaan. Jadi nak kata seseorang tu jahil, dan jahil tu diuzurkan disebabkan jauh daripada ulama, hari ni agak sukarlah. Yang kedua, wa man kana qarib ahli min Islam, yang baru peluk Islam. Yang baru peluk Islam tak ada belajar lagi istiqaah, iaitu sengaja muntah tu membatalkan puasa. Maka dia masuk Ramadan, dia tak makan, tak minum, tak bersama isteri, tapi ada hari tertentu dia istiqaah, sengaja main. Nak letak tangan, muntah, sengaja muntah. Maka kita sebut tak batal sebab dia baru peluk Islam dan tak ada belajar lagi. Boleh? Okey, itulah mudah-mudahnya. Cukup sekadar tu, insya-Allah nanti kita masuk wujubu shaumi Ramadan. Boleh. Wujubu shaumi Ramadan. Wajib puasa Ramadan dengan salah satu daripada 5 sebab. Lepas ni kita nak bincang macam manakah tersabitnya puasa Ramadan. Dengan tengok anak bulan, dengan sempurnanya 30 Syakban tak? Dan sebagainya kita akan bincangkan satu per satu. Begitu juga kita akan masuk juga sunanus saum, sunat-sunat puasa. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan? Ada soalan tak? Tidak ada. Cukup sekadar tu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.